Selamat Syahja, nama saya Pravin Anlaki Krishnan. Nombor metrik saya adalah S62861. Hari ini saya nak menceritakan tentang lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Faktor risiko dan implikasinya. Dalam pengenalannya, laporan menunjukkan bahawa sejumlah besar kanak-kanak di seluruh dunia, khususnya dalam kumpulan umur 5 hingga 17 tahun, dijangka mengalami masalah lebihan berat badan dan obesiti menjelang tahun 2025. Dalam konteks Malaysia, masalah lebihan berat badan dan obesiti pada kanak-kanak memerlukan perhatian segera dan tindakan proaktif. Artikel ini bertujuan untuk mengemukakan faktor risiko yang menyumbang kepada masalah ini serta implikasinya terhadap kesihatan kanak-kanak. Dalam metodologinya, mereka menjalankan pencarian secara elektronik melalui enjin carian seperti Elsevier, Dimension, PubMed dan Google Scholar. Hasil pencarian mencakup pelbagai jenis sumber termasuk artikel kajian empirikal, kertas konsep, kajian kes, buku, prosedur persidangan, laporan resmi, monograf dan artikel dalam akhbar perdana. Mereka melakukan saringan ketat dan mengecualikan artikel dari sumber yang tidak sah atau tidak berkualiti. Yang pertama, faktor risiko lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Antaranya adalah genetik, status sosioekonomi, psikologikal, amalan diet dan aktiviti fizikal atau cara hidup sedentari. Selain itu, terdapat beberapa implikasi lebihan berat badan dan obesiti. Antaranya adalah risiko kesihatan fizikal dan mental yang serius, menjadi mangsa buli verbal dan sosial, penglibatan dalam aktiviti promosi kesihatan dan pencapaian akademik yang rendah dan kehadiran sekolah yang kurang baik. Dalam ni, dia juga ada campur tangan kerajaan yang kita hendak dan kita perlukan, iaitu menyelenggarakan program pendidikan kesihatan di sekolah, memastikan kantin sekolah menyediakan hidangan sihat, menyokong program sukan dan rekreasi, melancarkan kempen kesedaran awam, memberikan subsidi untuk aktiviti fizikal. Dalam kesimpulannya, mereka mengatakan ketiadaan usaha pencegahan awal dapat menyebabkan implikasi jangka pendek dan panjang. Penting bagi ibu bapa, guru, kerajaan, sektor swasta, NGO dan masyarakat secara keseluruhan untuk memberi perhatian kepada masalah ini. Kesedaran dan tindakan awal perlu diperlukan untuk mengelakkan beban perubatan yang tinggi dan kehilangan golongan protektif dalam masyarakat. Pandemik COVID-19 telah mencetuskan impak yang mendalam terhadap keselamatan golongan tanpa dokumen di Malaysia, khususnya pendatang asing tanpa izin iaitu parti dan juga pelarian. Golongan ini yang terdiri daripada etnik Rohingya, warga Bangladesh, Nepal, Pakistan dan beberapa negara Afrika. Salah satu isu utama yang dihadapi ialah kesukaran dalam mendapatkan akses kepada makanan. Kehilangan pekerjaan akibat penutupan ekonomi telah menjadikan pembelian makanan sebagai cabaran yang besar. Bantuan makanan daripada pihak berkuasa tidak mencukupi, meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan. Ketakutan akan penangkapan ketika mencari makanan juga menyumbang kepada masalah ini. Langkah-langkah kerajaan yang perlu diambil ialah kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan usaha agihan bantuan makanan kepada golongan tanpa dokumen. Pusat-pusat penagihan makanan diperluas dan bekalan makanan dijamin mencukupi. Sukarelawan dan petugas NGO dilibatkan dalam penagihan untuk memahami keperluan sebenar golongan sasaran ini. Kesihatan mental adalah komponen yang penting merangkumi aspek emosi, psikologi dan juga sosial dalam kehidupan seseorang. Ia mempengaruhi pemikiran, perasaan dan juga tindakan individu dengan memainkan peranan penting dalam menentukan cara mereka menguruskan tekanan, berhubungan dengan orang lain dan juga membuat pilihan. Baru-baru ini, kesihatan mental mendapat perhatian yang signifikan di peringkat global disebabkan impaknya terhadap individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat keseluruhannya. Menurut kajian, 17.5% rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Antara penyumbang utama adalah tekanan hidup, masalah kewangan dan juga kekurangan sokongan sosial. Berikut merupakan infografi kesihatan mental di Malaysia pada tahun 2019 berdasarkan World Mental Health Report. Di Malaysia, kajian daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan juga Morbidity 2019 menunjukkan sebanyak 2.3% orang dewasa menderita akibat kemurungan dan sebanyak 7.9% kanak-kanak berumur dalam lingkungan 5 tahun sehingga 15 tahun didapati mengalami masalah kesihatan mental.
Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah ini. Pada tahun 2019, KKM melancarkan Pelan Tindakan Kesihatan Mental 2019 hingga 2023. Pelan ini bertujuan meningkatkan kesedaran, memberantas stigma dan juga memperluaskan akses kepada rawatan kesihatan mental. Selain itu, Parlimen juga telah meluluskan Rang Undang-Undang Kesihatan Mental 2019. Tajuk berita saya ialah wabak denggi di Malaysia. Wabak denggi merupakan satu cabaran kesihatan yang serius di Malaysia. Apa itu demam denggi? Demam denggi adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Malaysia menghadapi masalah wabak denggi yang berterusan dengan jumlah kes yang dilaporkan meningkat setiap tahun. Baru-baru ini, penyerangan terhadap isu wabak denggi menjadi lebih serius yang menyebabkan sesetengah rakyat Malaysia hampir berada di ambang kematian dek kerana demam panas yang teruk. Sejak Januari hingga 13 Jun tahun ini, sebanyak 50,511 kes demam denggi dan 88 kematian dilaporkan di Malaysia. Berbanding tahun lepas iaitu sebanyak 56,819 kes dan 88 kematian. Walaupun jumlah kes keseluruhan dalam tempoh itu berkurangan berbanding tahun sebelumnya, namun trend peningkatan purata 8% seminggu telah dilihat sejak 8 minggu lalu. Berdasarkan trend selama 5 tahun, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM menjangkakan gelombang kedua kes demam denggi bermula awal Jun hingga September 2020. Antara faktor yang mempengaruhi wabak demam denggi di Malaysia ialah faktor sosioekonomi yang memainkan peranan penting dalam permintaan untuk demam denggi. Keadaan perumahan yang kurang baik, kekurangan akses kepada air bersih dan kemudahan sanitasi yang tidak mencukupi dalam komuniti berpendapatan rendah meningkatkan risiko pembiakan nyamuk dan penularan denggi. Antara isu yang berkaitan dengan wabak denggi ialah mengenai penggunaan sumber penjagaan kesihatan. Beban sumber penjagaan kesihatan semasa wabak demam denggi adalah signifikan. Apabila bilangan kes meningkat, hospital dan klinik mengalami peningkatan untuk permintaan perkhidmatan perubatan yang melampaui kapasiti sedia ada. Ini membawa kepada masa menunggu yang lebih lama, kemudahan yang penuh sesak dan tekanan kepada profesional penjagaan kesihatan. Oleh itu, campur tangan oleh pihak kerajaan diperlukan. Antaranya ialah pihak kerajaan perlu mempertingkatkan infrastruktur kesihatan awam untuk memerangi demam denggi dengan berkesan. Kerajaan Malaysia perlu melabur dalam peningkatan infrastruktur kesihatan awam. Ini termasuk mengukuhkan kemudahan penjagaan kesihatan yang meningkatkan kapasiti makmal dan meningkatkan bilangan profesional penjagaan kesihatan yang mahir. Berita kesihatan di Malaysia semakin menjadi tumpuan dengan peningkatan kesedaran kesihatan dan keperluan akan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Menurut artikel yang ditulis oleh Hidayati Dayu Razali pada 16 Januari 2023, terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian dalam sektor kesihatan negara. Antara isu yang ditekankan termasuk infrastruktur sistem penjagaan kesihatan awam, liputan kesihatan dan kualiti penyampaian perkhidmatan serta cabaran dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor penjagaan kesihatan. Isu-isu ini memerlukan tindakan segera dan kerjasama yang menyeluruh antara kerajaan, organisasi kesihatan dan sektor swasta. Langkah-langkah yang dicadangkan termasuk pembangunan infrastruktur kesihatan secara seimbang, peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan dan peningkatan pelaburan dalam membangunkan infrastruktur perubatan. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada pengurusan sumber manusia dalam sektor kesihatan, termasuk latihan kaki tangan perubatan, peningkatan daya tarikan profesional perubatan dan pengekalan kaki tangan sedia ada. Krisis kesihatan ini memerlukan pendekatan holistik dan usaha bersama untuk memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualiti perkhidmatan kesihatan dan pengurusan sumber manusia yang efektif, Malaysia dapat mengatasi cabaran dalam sektor kesihatan dan memastikan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Selamat sejahtera, saya Govindan Sarawanan. Nombor metrik saya ialah S6537.
Isu yang saya pilih untuk menguraikan ialah penggunaan teknologi dalam bidang kesihatan. Tajuk artikel saya ialah pelaksanaan sistem maklumat perubatan di dalam organisasi kesihatan, faktor penentu kejayaan dan kegagalan. Menurut artikel ini, terdapat 6 jenis aplikasi sistem maklumat perubatan. Aplikasi yang pertama ialah sistem maklumat klinikal, yang merupakan aplikasi komputer dengan pangkalan data yang besar bagi data klinikal jangka panjang untuk penjagaan pesakit. Aplikasi yang kedua ialah sistem sokongan keputusan diagnostik, yang mana program komputer membantu profesional perubatan membuat keputusan dengan menggunakan data pesakit atau pengetahuan perubatan. Ketiga ialah sistem pakar. Sistem pakar merupakan pengkomputeran untuk mengumpul dan menyediakan pengetahuan pakar dalam bidang tertentu, contohnya MySafe. Aplikasi yang keempat ialah teleperubatan. Teleperubatan merupakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi elektronik untuk menyediakan dan menyokong penjagaan kesihatan jauh yang berfungsi untuk menyediakan komunikasi kepada pakar perubatan dari kawasan terpencil dan juga untuk meningkatkan akses kepada rawatan perubatan, contohnya teleradiologi dan telepatologi. Aplikasi yang kelima ialah pendidikan perubatan berterusan, CME. Penggunaan internet dan World Wide Web untuk pembelajaran perubatan yang berterusan ini berfungsi sebagai interaksi pengguna dengan maklumat dan akses kepada hasil penyelidikan dan jurnal perubatan, contohnya Klinik Mayo. Yang terakhir ialah perubatan cyber. Perubatan cyber merupakan persimpangan antara perubatan dan kesihatan awam yang mengkaji aplikasi internet dan teknologi rangkaian global yang berfokus untuk menyediakan maklumat perubatan dalam talian. Artikel ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan pelaksanaan sistem maklumat dalam organisasi kesihatan. Faktor yang pertama ialah komponen sistem maklumat perubatan. Faktor yang keduanya ialah pengukuran kejayaan dan kegagalan. Seterusnya ialah kerumitan dan risiko. Faktor yang keempat adalah pelaksanaan dan penggunaan sistem maklumat perubatan. Faktor terakhirnya ialah organisasi dan struktur. Kesimpulannya, pengurusan pelaksanaan sistem perlu dilakukan teliti terutama dalam projek yang kompleks dan besar dengan kos yang tinggi yang mempunyai risiko kegagalan yang tinggi jika tidak diurus dengan baik. Kejayaan dan kegagalan sistem maklumat dalam organisasi kesihatan memerlukan perhatian serius kerana kos, masa dan tenaga yang terlibat. Perancangan sistem perlu teliti dan melibatkan pengguna dari awal, termasuk mentafsirkan sistem, mendapatkan spesifikasi dan mereka bentuk antara muka. Penglibatan pengguna dari peringkat awal hingga pelaksanaan meningkat perasaan kepunyaan sistem. Kos rawatan perubatan dijangka meningkat menjadi 2 angka iaitu menjadi 11.7% setiap tahun. Malaysia adalah ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia selepas India iaitu pada 14% dan Indonesia pada 13.1%. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, lebih 70% kematian di Malaysia setiap tahun disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit seperti kanser, buah pinggang, kencing manis dan paru-paru yang kronik. Peningkatan penyakit ini disebabkan oleh diet yang tidak sihat, kurang aktiviti fizikal, tekanan dan peningkatan umur. Perkara ini menyebabkan perbelanjaan kesihatan kerajaan meningkat kerana lebih ramai orang memerlukan perawatan. Anggaran perbelanjaan bagi merawat pesakit diabetes di hospital kerajaan sahaja dijangka mencecah RM2.7 bilion menjelang tahun 2025. Akibat kenaikan kos perubatan, pihak insurans terpaksa membayar kos yang lebih banyak dan menyebabkan pihak mereka terpaksa meningkatkan nilai premium polisi. Bagi individu yang tiada insurans yang ingin mendapatkan rawatan di hospital swasta, mereka terpaksa membiayai kos rawatan yang tinggi menggunakan duit mereka sendiri. Sektor kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar dalam belanjawan 2023
iaitu sebanyak RM36.3 bilion berbanding RM32.4 bilion tahun lepas. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya peruntukan itu juga sebagai menyelesaikan isu kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan, antaranya dengan menyumber keluar pesakit daripada hospital yang sesak kepada hospital lain termasuk hospital universiti, hospital tentera dan hospital swasta.